Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Kaifa halukum jami'an ayyuhat talaba wat talibatil ahibba al-musyahidun wal musyahidatil a'izza, kaifa halukum? Okey, apa khabar semua para pelajar yang dikasihi Allah dan juga para penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian. Ustaz harap semua dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah. Insya-Allah sanawassil dirasatana fi hadzal yaum fi maddah asy-syari'ah lis-sana ats-tsalitsah. Insya-Allah hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita pada mata pelajaran asy-syari'ah tingkatan 3. Ma huwal mawdu'una al-yawm? Hayya nara mawdu'una al-yawm. Jom kita tengok tajuk pembelajaran untuk hari ini. Fi qismil ibadat, fiqhul ibadat, fi qismi fiqhul ibadat. Kita akan belajar pada bahagian fiqh ibadat lagi. Mawdu' al-qada wal fidyah wal kafarah. Tajuk qada, fidyah dan kafarah. Qada, fidyah dan kafarah. Okey. Fi safha 86 wa ila 88 pada muka surat 86 hingga muka surat 87 buku teks anda untuk memudahkan anda lihatlah. Okey. Jadi jom kita tengok mi'yarut ta'allum. Hayya nara ila mi'yarut ta'allum fi hadzal yaum. Okey, objektif pembelajaran untuk hari ini adalah awalan dzikru ta'riful qada wal fidyah wal kafarah. Yatamakkanu at-talabah dzikru ta'rif al-qada wal fidyah wal kafarah. Pelajar akan dapat yang pertama menyebut ta'rif qada, fidyah dan kafarah. Thaniyan dzikru dalil masyru'iyyatil qada wal fidyah wal kafarah. Menyebut dalil pensyariatan qada, fidyah dan juga kafarah. Okey, ada dua saja objektif untuk hari ini insya-Allah. Okey, jom kita belajar tengok buku teks masing-masing muka surat 86 hingga 88. Okey. Tengok muka surat 86 hingga 88 tu, anda akan bertemu dengan ni muka surat ad-darsus tsani al-qada wal fidyah wal kafarah fi qismil ibadat. Dia ada menunjukkan mi'yarut ta'allum kita untuk hari ini. Dua ni kita akan belajar dan seterusnya kita akan belajar yang lain-lain untuk mendapatkan mi'yar objektif untuk menguasai tajuk ini. Mi'yar ta'allum yang lain tu pada video yang akan datang insya-Allah. Jom kita tengok kepada ta'rif al-qada wal fidyah wal kafarah. Okey. Baca dulu. Okey, baca sama-sama. Al-qada'u lughatan diddul ada'i. Al-qada'u lughatan diddul ada'i. Al-qada'u lughatan diddul ada'i. Okey. Al-qada' dari segi bahasa diddul ada'i, lawan kepada perkataan al-ada' yang mana bermaksud menunaikan. Okey, al-qada' ni sebenarnya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu dia bermaksud ganti. Okey, ganti dari segi bahasa adalah lawan kepada tunai. Okey, tunai ataupun menunaikan sesuatu lah. Tunai ni maksudnya secara langsung. Okey, kalau kita kalau kita beli barang, bayaran tunai maksudnya secara teruslah. Berbeza, lawan dia adalah hutang. Okey, tapi dalam konteks untuk puasa ni, kalau kita tunai, maksudnya tunai itu bila? Tunai pada bulan Ramadan lah. Puasa bulan Ramadan. Kita puasa bulan Ramadan tu tunai, adaan lillahi ta'ala, secara tunai pada waktunya pada bulan Ramadan. Okey, tapi kalau kita puasa ganti untuk bulan Ramadan, ganti puasa bulan Ramadan tu maksudnya tidak boleh pada waktu bulan Ramadan lah. Mesti kena luar daripada waktu bulan Ramadan. Barulah dia menjadi lawan kepada tunai tadi. Okey, boleh faham? Insya-Allah. Syar'an, okey, dari segi syarak pula, al-qada' syar'an
fi'lul ibadah kharija waqtiha al-mahdudu syar'an. Fi'lul ibadah kharija waqtiha al-mahdudu syar'an. Okey, maksudnya dari segi syarak, qada ni apa? Adalah fi'lul ibadah, melakukan ibadat kharija, di luar waqtiha, waktunya, al-mahdud syar'an, yang telah ditetapkan, yang telah dihadkan oleh syarak. Okey, jadi macam ustaz sebut tadi, kalau puasa bulan Ramadan mestilah hanya pada bulan Ramadan, di waktu bulan Ramadan. Tetapi qada ni bila luar daripada waktu bulan Ramadan. Begitu juga dengan kalau qada solat. Kalau qada solat mesti kena luar daripada waktulah. Kalau luar daripada waktu kita panggil qada. Kalau ketika waktu dia kita panggil al-ada, iaitu tunai. Okey, senang. Seterusnya qada'us shaum. Qada'us shaum bermaksud qada puasa adalah an yasuma man wajaba fi haqqihi al-qada' ba'da intihai syahri Ramadan wa yaumal 'id adad al-ayyam allati aftaraha fi Ramadan. Okey, qada puasa adalah berpuasa, ay yasuma, berpuasa, man wajaba, seseorang berpuasa, seseorang yang wajib berpuasa, fi haqqihil qada. Senang kita katakan adalah macam ni, seseorang yang menggantikan puasa yang wajib ke atasnya, ba'da intihai syahri Ramadan, selepas daripada habis bulan Ramadan, wa yaumal 'id, dan juga hari raya. Okey, hari raya apa? Hari raya Aidil Fitri lah, selepas daripada bulan Ramadan kan. Adadal ayyam, beberapa hari ataupun bilangan hari-hari, yang allati, yang aftaraha, di yang terbatal ataupun yang dibuka ataupun yang dibatalkan, fi Ramadan, pada bulan Ramadan, yang rosak ataupun batal pada bulan Ramadan lah. Okey, ganti pada ganti pada bulan lain yang rosak pada bulan Ramadan. Okey, puasa bulan Ramadan dia yang rosak, yang terbatal, yang dibatalkan, yang kena batalkan. Okey, sama ada dengan keuzuran ataupun lain-lain sebab-sebab lain, maka dia perlu ganti pada bulan yang lain selepas daripada hari raya. Okey, boleh faham? Senang saja ni, sudah faham sebenarnya ustaz je penerangan, mungkin penerangan ustaz yang panjang dan juga berbelit-belit. Okey, tapi senang saja. Okey, seterusnya kita tengok kepada al-fidyah. Okey, al-fidyah, apa itu fidyah? Mungkin ramai di antara kita pernah dengar tetapi tidak pernah buat, mungkin tak pernah kena pun bayar fidyah ni. Okey, okey, dan kita baru belajar dan adalah macam-macam pengalaman masing-masing. Jadi hari ini kita nak tahu apa itu fidyah sebenarnya. Fidyah, al-fidyatu lughatan ma yuqaddamu min malin wa nahwuhu litakhlisil mafdi. Okey, ma yuqaddamu min malin wa nahwihi litakhlisil mafdi. Okey, apa maksud dia? Ma yuqaddamu min malin, sesuatu yang sesuatu pemberian berbentuk harta, min malin, wa nahwuhu, dan sepertinya, litakhlisil mafdi, bertujuan untuk membebaskan diri. Itu dari segi bahasa al-fidyah. Okey, dari segi syarak pula, al-fidyatu syar'an ma yuqaddamu lillah jazaan litaqsiri fi ibadah. Ma yuqaddamu lillah jazaan litaqsiri fi ibadah. Ma yuqaddamu lillahi jazaan litaqsiri fi ibadah. Okey, apa maksud dia? Sesuatu pemberian, okey, harta dengan niat kerana Allah, lillah, jazaan, sebagai balasan, litaqsiri fi ibadah, di atas kelalaian ataupun kekurangan kita di dalam ibadat. Okey, kelalaian kita
dalam ibadat. Macam mana pula lalai ni? Okey, jom kita tengok kepada fidyatus shaum. Contoh dia lah. Fidyah puasa macam mana? Fidyatus shaum an yut'ima an kulli yawmin muddan min ghalibi qutil balad wa yatasaddaqa bihi 'alal fuqara. Fidyah puasa adalah an yut'ima an kulli yawmin muddan min ghalibi qutil balad wa yatasaddaqa bihi 'alal fuqara. Okey, boleh baca? Boleh sebut okey. An yut'ima, apa maksud an yut'ima? Memberi makan. An kulli yaumin, bagi setiap hari. Muddan, muddan ni satu cupak. Bagi setiap hari tu satu cupak. Satu hari fidyah, satu cupak fidyah. Satu hari untuk puasa, satu hari puasa bersamaan satu cupak fidyah. Min ghalibi qutil balad. Daripada makanan tu mestilah ghalibi qutil balad. Okey, frasa ni bermaksud adalah makanan tu mesti makanan asasi ataupun makanan ruji bagi sesuatu kawasan tempat tinggal tu. Okey, sesuatu daerah tu lah. Okey, qutil balad. Apa maksud dia? Maksudnya kalau di Malaysia, kebanyakan orang kita semua ni makan apa? Makan nasi. Nasi itu daripada beras. Jadi secupak beras lah. Kita mesti kena bagi dengan harga secupak beras ataupun beras tu sendiri. Memberi makan kepada orang mana? Wa yatasaddaqa bihi 'alal fuqara, dan hendaklah diberikan sedekah kepada orang-orang fakir, orang fuqara sahaja yang akan dapat fidyah. Okey? Boleh? Wa yatasaddaqa bihi 'alal fuqara. Kalau di Malaysia dikira ikut beras lah. Kalau di negara Arab mungkin dia guna ikut gandum. Secupak gandum. Atau setengah negara lain mungkin dia guna oat, mungkin dia guna makanan asasi dia jagung dan sebagainya. Okey, ubi ke macam mana? Tengok kawasan tu lah. Okey, tu mengikut makanan ruji. Okey, makanan asasi bagi kawasan tu, penduduk kawasan tu. Okey, tu maksud fidyah. Okey, yang tadi tu li taqsiri fi ibadat ini, kerana kelalaian pada ibadat. Contohnya orang yang kena fidyah ni, ustaz bagi tahu awal sikitlah. Orang yang kena fidyah ni contohnya sebab dia kerana dia tidak menggantikan puasa. Antara sebab dikenakan fidyah ni adalah kerana dia tidak menggantikan puasa yang dia tinggal pada bulan Ramadan sehingga sampainya bulan Ramadan yang berikutnya. Tu maksudnya dia sudah melalaikan tanggungjawabnya. Sepatutnya dia ganti awal-awal lah sebelum tibanya bulan Ramadan. Contohnya tahun lepas tinggal 5 hari, tinggal puasa 5 hari. Okey, lepas tu tak ganti lagi sehinggalah sampai bulan Ramadan tahun ni yang dekat ni, kita tak ganti lagi 5 hari tu. Maka kenalah fidyah 5 cupak di atas kelalaian kita tidak menggantikan puasa tersebut. Okey, itu maksud fidyah. Nanti kita akan belajar lebih lanjut pada video yang akan datang lah, insya-Allah. Okey, seterusnya kita tengok ta'rif al-kaffarah. Al-kaffaratu lughatan ma'khudhatun minal kufri ay as-satru li'annaha tughatti dhanbi wa tasturuhu. Okey, ma'khudhatun minal kufri ay as-satru li'annaha tughatti dhanbu wa tasturuhu. Okey, apa maksudnya? Al-kaffarah ni dari segi bahasa ma'khudhatun minal kufri, diambil daripada perkataan al-kufr. Al-kufr yang mana bermaksud as-satr. Apa maksud as-satr? Tutup. Senangnya perkataan al-kaffarah ni maksudnya dari segi bahasa tutupan, sesuatu yang menutup. Okey, sesuatu yang menutup. Nak tutup apa? Li'annaha tughatti dhanbu wa tasturuhu, kerana dengan kafarah inilah yang menutup dosa. Okey, menutup dosa. Okey, contoh ustaz ada mic ni. Okey, ni mic kan. Okey, macam mana kita tutup dosa ni? Tutup mic ni. Ni maksudnya kafarah lah, as-satru, kita tutup. Tu maksud tutup. Okey, bukan tutup
Kalau tutup Swiss ni lain pula maksud dia. Tutup Swiss ni lain maksud dia. Okey. Tutup yang dimaksudkan dengan kafarah ni tutup yang macam ni. Tutup yang menutupi. Kalau macam ada periuk, tutup periuk. Tutup, kita tutup daripada masuk, daripada nampak sesuatu tu. Jadi kafarah ni samalah, menutup dosa tersebut supaya tak nampak lah. Nanti bila di akhirat nanti dosa kita meninggalkan puasa kerana dosa tersebut adalah ditutup dengan perbuatan kita kafarah tu tadi. Menutuplah dosa kita masa di dunia ni. Okey, boleh? Tu dari segi bahasa. Okey, dari segi syarak pula. Al-kafaratu syar'an ma yastaghfiru bihi al-athim min sadaqatin aw sawmin aw nahwu dhalika. Dari segi syarak, ma yustaghfaru bihi, sesuatu yang diampunkan dengannya, al-athim, bagi orang yang berdosa itu, min sadaqah, dengan perbuatan sedekah dia, bersedekah, au saumin, ataupun berpuasa, au nahwu dzalika, ataupun yang sama dengannya. Okey, itu dari segi syarak. Itu dari segi syarak. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya kafaratus shaum. Kafaratus shaum. Kafarah puasa ini apa? Ma yajibu ala man afsada shauma ramadana bijima'in jabran li ithmihi. Okey, sekali lagi kita baca. Ma yajibu ala man afsada shauma ramadana bijima'in jabran li ithmihi. Kafaratus shaumi ma yajibu ala man afsada shauma ramadana bijima'in jabran li ithmihi. Okey, apa maksudnya? Kafarah puasa adalah sesuatu yang wajib ke atas ala man afsada, bagi sesiapa yang merosakkan ataupun membatalkan puasanya sauma ramadana, puasa bulan Ramadan. Dengan apa? Dia terbatal dengan bijima'in, dengan berjima' dengan isterinya ataupun dengan selainnya, jabran li ithmihi, sebagai balasan, sebagai hukuman bagi dosanya. Okey? Okey, bagi dosanya. Maknanya dosa sesiapa yang membatalkan ataupun merosakkan puasanya dengan berjima' pada siang hari bulan Ramadan dalam keadaan dia sedang berpuasa, maka dia berdosa. Dosa itu hanya diampunkan setelah dia melakukan kafaratus shaum, melakukan kafarah puasa ini. Kita akan belajar bagaimana cara kafarah puasa ini pada video yang akan datang, insya-Allah. Okey. Tapi dalam istilah syarak ni pun dah sebut dah sikit-sikit yang mana berbentuk sedekah dan puasa. Okey, dan setara dengannya. Okey, nanti kita akan belajar lagi. Okey, seterusnya boleh kita berpindah kepada dalil. Okey, insya-Allah. Dalil masyru'iyatil qada wal fidyah wal kafarah. Dalil pensyariatan qada, fidyah dan kafarah. Okey. Jadi biasanya kita boleh ringkaskan kepada satu ataupun dua dalil sahaja, satu sahaja dalil untuk kita ringkaskan. Tapi untuk tajuk ni kita kena baca semua dalil-dalil, sebab satu dalil ni untuk qada, satu dalil ni untuk fidyah, satu lagi untuk kafarah. Jadi kita kena baca semualah. Insya-Allah kita akan dapat manfaat daripada dalil-dalil ni, kita dapat tahu sumber asalnya hukum ini. Okey. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca sama-sama. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat ke-184. Okey.
Okey, apa maksudnya? Artinya barang siapa. Apa ni? Kita tengok faman kana minkum maridan. Ayyaman ma'dudat ini maksudnya beberapa hari yang dikira. Faman kana minkum marida. Barang siapa yang di antara kamu yang sakit, marida au ala safarin ataupun dalam keadaan bermusafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia boleh buka puasa, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia ganti min ayyamin ukhar pada hari-hari yang selepas apa ni? Pada hari-hari yang lain, iaitu selepas daripada hari raya nantilah. Tu dalil untuk ganti qada puasa. Faman kana minkum maridan, orang yang sakit boleh ganti kan, boleh buka puasa kan, kita belajar pada tajuk yang lepas. Ataupun orang yang bermusafir, dia boleh buka puasa. Okey, maka dia wajibkan ganti fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia hendaklah ganti pada hari yang berikutnya, hari selepas daripada bulan puasa. Okey, selepas hari raya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dia kata, apa maksudnya? Dan wajib bagi orang-orang yang tidak mampu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka bagi orang yang tidak mampu, maka hendaklah dia membayar fidyah ta'amu miskin, dengan memberi makan orang miskin. Faman tatawwa'a khaira fahuwa khairul lah, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Okey, apa maksud dia? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, ini maksudnya bagi sesiapa yang tatawwa'a dengan secara sukarela, khaira memberikan lebih banyak daripada apa yang diwajibkan ke atasnya, fahuwa khairul lah, maka dia akan mendapat kebaikan daripadanya. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Bagi siapa ni sebenarnya? Bagi orang yang orang yang sakit. Kalau dia mampu untuk berpuasa, puasa tu lebih baik daripada dia berbuka. Puasa itu juga lebih baik daripada dia membayar fidyah kalau dia mampulah. Okey, tasumu khairul lakum, lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Okey, jadi wa antasumu khairul lakum ni juga memberikan indikasi bahawa puasa itu lebih baik daripada kita berbuka, walaupun kita dapat rukhsah ataupun keringanan untuk berbuka puasa. Contohnya kita bermusafir, nak balik hari raya pada 29 Ramadan, kita nak balik raya. Nak balik dalam keadaan kita tak puasa, ataupun kita nak balik kampung dalam keadaan kita berpuasa. Okey, jadi kalau kita ikut daripada ayat Quran ni, kita boleh berbuka puasa, kita boleh tak puasa sebab kita bermusafir, katalah kita bermusafir yang jauh. Okey, contohnya daripada Johor nak balik Kelantan, ataupun daripada Perak nak balik ke Johor, contohnya jauh kan, lebih daripada 2 marhalah, kita boleh buka puasa. Tapi yang mana lebih baik, tak puasa ataupun puasa? Puasa lebih baik. Okey, walaupun kita boleh untuk tidak berpuasa. Okey, in kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Okey, bahasa Arab jelaslah yang ni. Seterusnya kita tengok kepada hadis hadis an ata'in. Kita tengok kepada hadis an ata'in annahu sami'a ibn Abbas yaqra'u wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Qala ibn Abbas laysat bimansukhatin huwa asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah la tastati'ani an yasuma fayut'imani makani kulli yawmin miskinan. Okey, apa maksudnya? Daripada Atta'in bahawa beliau telah mendengar Ibnu Abbas membaca wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat ni lah ayat yang di atas tadi. Okey, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ianya tidaklah dimansuhkan. Ayat ni wa 'alal ladzina yutiqu fidyatun ta'amu miskin ini tidaklah dimansuhkan. Mansuh ni apa? Mansuh ni dihazafkan dia punya hukum ataupun dia punya ayat. Ayat ini tidak dimansuhkan. Maksudnya masih valid lah sehingga ke
sehingga ke sekarang. Wa huwa syekhul kabir. Dia kata kepada siapa? Bermaksud lelaki dan wanita yang tua. Untuk wanita lelaki ataupun wanita yang tua yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, la yastati'ani an yasuma, kedua-duanya tidak mampu berpuasa, fayut'imani makani kulli yaumin miskinan, maka dia boleh bayar fidyah ataupun memberi makan orang yang miskin bagi setiap hari yang dia tidak mampu berpuasa tu. Okey, contohnya orang dah tua, umur 98, contohnya dekat 100 tahun, dah tak mampu lagi untuk berpuasa, terlantar sakit. Jadi baginya untuk bulan Ramadan tu dia kena bayar fidyah. Okey, bayar fidyah sahajalah untuk 30 hari, maka 30 cupah. Bagi kepada siapa? Bagi kepada orang miskin. Rawahul Bukhari. Ini hadis daripada riwayat Bukhari. Seterusnya jom kita tengok kepada dalil yang satu lagi, muka surat sebelah, muka surat 88. Al-hadithu kafaratu shaum. Hadis tentang kafarah puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu ma qala ma laka qala waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqabatan tu'tiquha qala la qala fahal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain qala la faqala fahal tajidu it'ama 60 miskinan qala la qala فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذها فتصدق به فقال الرجل فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لا بيتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر مني أهل بيتي فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أين أنيابه ثم قال أطعمه أهلك متفق عليه. Okey. Bila kita baca hadis ni sangat menarik. Okey, kita tengok kepada maksudnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, katanya bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana kami sedang duduk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh ja'ahu rajulun, tiba-tiba datanglah seorang lelaki. Faqala ya Rasulullah, maka dia berkata ya Rasulullah, halaktu, celaka dah aku, sudah dah laku, dia kata. Okey. Qala ma laka, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma laka, ada apa ni? Kenapa? Apa yang terjadi kepada kamu? Ma laka, ma lak. Qala waqa'tu ala imraati wa ana sha'imun, maka dia kata apa? Waqa'tu ala imraati wa ana sha'imun, aku telah bersetubuh dengan isteriku, wa ana sha'imun, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi SAW berkata, faqala Rasulullah SAW, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, adakah kamu mempunyai seorang hamba untuk dibebaskan? Maka dia kata, qala la, maka lelaki itu menjawab tidak. Qala, maka Nabi SAW menyambung lagi, bertanya lagi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, adakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, lelaki itu juga berkata tak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut tu. Faqala, maka Nabi SAW teruskan bertanya, fahal tajidu it'ama 60 miskina,
adakah kamu ada sesuatu makanan untuk diberikan kepada orang-orang miskin, kepada 60 orang miskin? Maka dia menjawab juga, lelaki itu menjawab, qala la, juga tidak ada. Qala, dikatakan kemudian Abi Hurairah berkata, fama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sekejap, duduk berfikirlah, duduk sekejap. Fabaina nahnu ala dhalika, ketika kami duduk termenung, duduk berfikir tu, ala dhalika, dalam keadaan begitu, utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamrun. Maka Nabi ini dibawakan kepadanya dengan bi'araqin, satu bekas, okey, satu bekas, di dalamnya satu bekas tu, satu dalam bahasa bahasa Indonesia dia panggil kerajang ataupun seraga lah kot, satu bekas yang berisi dengan tamar, wal araqul miktal, okey. Wal araq tu adalah bekas lah, okey. Qala aina sa'il, maka Nabi SAW tanya, aina sa'il, mana orang yang tanya tadi, mana lelaki yang bertanya tadi, as-sa'il. Faqala, maka lelaki itu menjawab, ana, aku. Qala, maka Nabi berkata, khudha fatasaddaq bihi, ambil tamar semua ni, fatasaddaq bihi, maka sedekahkanlah tamar ini kepada orang-orang miskin lah, fatasaddaq bihi, dan bersedekahlah dengannya. Faqala ar-rajul, maka berkata lelaki itu, a'la afqara minni ya Rasulullah, adakah ada lagi orang yang lebih miskin daripada aku ya Rasulullah? Fa wallahi ma baina labataiha, demi Allah tidak ada orang yang lebih miskin daripada aku, ma baina labataiha, di antara dua sempadan. Dua sempadan mana? Yuridul harrataini, yang dimaksudkan dua sempadan itu adalah dua perbatasan, itu adalah dua gurun pasir ataupun padang pasir, dua padang pasir. Kalau kita tengok kedudukan geografi Nabi kan, dia duduk di Madinah, okey. Duduk dekat Madinah ni. Kita tengok geografi Arab Saudi, dia ada dua bahagian gurun ataupun bahagian padang pasir. Di sebelah utara satu, dan satu lagi di sebelah selatan, bahagian dekat Oman dan sebagainya, dan juga di sebelah utara tu dekat dengan sempadan Jordan dan sebagainya. Tu ada dua perbatasan gurun pasir lah, dua padang pasir. Jadi maksudnya dalam kawasan tu, siapa lagi yang lebih miskin daripada lelaki ni? Ahlu baitin, dia kata la bataiha, tidak ada yang lebih miskin daripada ahlu baitin afqaru min ahli baiti, yang lebih miskin daripada ahli keluargaku, dia kata. Fadhahikan Nabi SAW, maka Nabi SAW ketawa, hatta badat anyabuhu, sehingga ternampak gigi seri baginda Nabi SAW. Thumma qala, kemudian baginda bersabda, at'imhu ahlaka, maka oleh kerana dah macam tu kan, at'imhu ahlaka, berilah makan kepada ahli keluarga kamu. Muttafaqun alaih, hadis ni adalah hadis muttafaqun alaih, yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, disepakati kedua-duanya dengan riwayat ini. Okey, selesailah kita membaca dalil qada fidyah dan kafarah, dan juga kita sudah selesai belajar ta'rif qada fidyah dan kafarah. Insya-Allah Ustaz Arab semua akan dapat manfaat daripada apa yang kita belajar hari ini. Wallahu alam bissawab. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh komen, boleh WhatsApp dan sebagainya. Dan jangan lupa like video ni kalau anda suka video ni, jelas dengan penerangan video ni. Like, boleh share kepada kawan-kawan kalau rasanya ianya bermanfaat kepada orang lain juga. Dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Ustaz ni. Okey? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana video tadi? Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.